Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pelajar tahun 5 kepada semua. Harap bersedia untuk belajar hari ini. Kita akan terus belajar dengan jamu. Bersama saya, Cikgu Ishak bin Abdul Aziz. Kita akan belajar tajuk hari ini berkaitan tentang penyelesaian masalah, iaitu kemahiran 3.5.1, iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan wang dalam lingkungan RM1 juta dalam situasi harian. Jadi, bagi menjawab soalan penyelesaian masalah, kita mesti tahulah beberapa perkara yang penting bagi soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. Okey, sekarang cikgu tunjukkan sedikit tips bagaimana menyelesaikan soalan penyelesaian masalah. Okey, yang pertama, kita kena baca dan fahami maklumat yang diberi dan apa yang dikendaki. Okay, kita faham soalan penyelesaian masalah, ya, soalan yang berbentuk agak panjang, berbentuk cerita, berbentuk ayat. Jadi kita kena faham, kita kena baca dulu dan faham apa maklumat yang diberi dan apa yang dikendaki. Kemudian kita perlulah cari kata kunci untuk membantu kita menentukan operasi yang sesuai dalam menjawab soalan tersebut. Okey, dalam mana-mana soalan pun mesti akan kita gunakan operasi matematik, iaitu tambah, tolak, darab, bahagi dan sebagainya bagi menyelesaikan soalan. Dan kata kunci ini perlu diingat dan ditukar kepada operasi matematik yang sesuai. Bila kita tahu operasi darab, misalnya kita mestilah masa nak kira, kita tulis dalam bentuk ayat matematik, sama ada bentuk lazim atau bentuk persamaan. Jadi bersedia semua? Kita lihat soalan yang pertama. Okey, soalan pertama. Ramesh membeli sebuah basikal. Okey, harga tak tahu yang ditunjukkan dalam gambar secara kredit. Kredit tu apa? Secara hutang kan, kita dah belajar. Dia perlu membayar harga basikal itu sebanyak RM120 setiap bulan selama 24 bulan. Berapakah harga basikal itu? Okey. Jadi sekarang RM120 dalam soalan itu bukanlah harga basikal itu. Itu adalah harga yang perlu dibayar setiap bulan. Okey. Jadi ini adalah bayaran RM120 ini adalah sebulan dan dia perlu bayar selama 24 bulan. Soalan tanya berapa harga basikal itu. Okey. Jadi bila kita dah faham soalan, kita kena lihat apa yang kata kunci yang ada dalam soalan. Kata kunci yang pertama, kita dapat erti bayaran sebulan ialah RM120 dinyatakan. Dan tempoh bayaran selama 24 bulan. Kemudian ayat yang seterusnya yang ada dalam soalan tersebut ialah mencari harga basikal tersebut. Okey, lalu kita fikirlah apa cara yang sesuai. Okey, cara sesuai, kita kena tahu 1 bulan RM120. Kalau 24 bulan, perlulah darab dengan 24. Jadi, ayat matematik yang kita dapat ialah 24 bulan darab dengan RM120. Itu ialah apa yang kita dapat daripada soalan. Jadi kita pun perlulah membuat bentuk ayat matematik yang sesuai untuk pengiraan, iaitu bentuk lazim. Okey, bila kita selesaikan dalam bentuk lazim, bagaimana? Susunan mesti betul lah. Okey, RM120 kita letak ke atas, kita darab dengan 24. Okey, kemudian kita darab dengan SAR dahulu. Sifar darab 4, sifar 2 darab 4, 8. 1 kali 4, 4. Dan darab pula dengan 10, iaitu 2. Sifar darab 2, sifar. 2 darab 2, 4. 1 darab 2, 2. Okey, nombor yang tempat kosong di belakang tu kita letak sifar. Jadi, jawapan kita kena tambah. Okey, ikut susunan yang betul. Maka kita dapat jawapan RM2,880. Okey, jadi jawapan kita ialah RM2,880. Bagaimana kita nak pastikan jawapan kita betul? Okey, sekarang kita buat semakan. Tadi menyelesaikan soalan ini kita menggunakan darab. Maka untuk semak lebih sesuai ataupun sangat sesuai lah kita guna kaedah bahagi. Itu songsangan bagi darab ialah bahagi. Baik, jadi kita bahagi dengan 24 dapat RM120. Ini adalah
harga bulanan asal yang dia bayar selama setiap bulan, iaitu RM120. Jadi semakkan kita betul lah. Maka jawapan kita yang betul RM2,880. Okey? Okey, boleh faham tak? Kita pergi soalan kedua. Okey, soalan kedua. Ayah Darren membeli 2 set pakaian sukan untuk Darren dan adiknya. Ingat, Darren dan adik dia. Ayahnya memberikan RM500 semasa membuat bayaran. Berapakah baki wang yang diterima? Okey. Tapi kita tengok gambar, harga satu set pakaian sukan ialah RM238.90. Okey. Ini harga bagi satu set. Sekarang berapa set yang kena beli? Kita baca balik soalan. 2 set pakaian untuk adik Darren dan adik dia. Okey, kita lihat pemahaman soalan. Okey, kita faham soalan. Harga satu set tadi RM238.90. Beli pula 2 set. Okey, jadi nak ayah dia bayar dengan harga RM500 dan kira baki. Operasi apa yang kena? Okey. Kalau kita buat jadual pula, kalau kita jadikan jadual kita nampak 238 tu sebenarnya ada 2 kali. Sebab 2 orang kan, 2 orang yang nak kan. Jadi duit ada RM500. Jadi berapakah baki wangnya? Okey, itu yang kita faham soalan dan kita fikir cara dia. Jadi untuk menyelesaikan soalan ni kita kiralah dalam bentuk lazim. Soalan dalam bentuk lazim kita susun. Okey. Ayat dia RM500 tu kena tolak dengan 2 helai pakai sukan. Jadi RM238.90 kena darab 2. Okey, 500 tolak hasil darab. Jadi ini adalah soalan operasi bergabung ataupun kita ingat balik BODMAS. Yang kita belajar sama ni, apabila jumpa soalan tolak dan darab, kita kena buat apa dulu? Buat darab dulu. Okey, RM238.90 kita darab dengan 2. Okey, dapat jawapan. Okey, ingat darab. Sifar darab 2. Sifar 9 kali 2, 18 naik 1. Tulis 8 naik 1. 8 kali 2, 16. Tambah 1, 17. Tulis 7 naik 1. 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7. 2 darab 2, 4. RM477.80. Itu ialah harga bagi 2 set pakaian. Kita tolak. RM500 tolak. Ingat sini ada perlu pinjam sebab sifar tak boleh tolak 8. Kena pinjam sebelah, pinjam sebelah lagi sampailah dapat daripada 5. 5 tinggal 4. Maka kita pinjam. Akhirnya kita dapatlah sifar tu 10. 10 tolak 8, 2. 9 tadi tolak 7, 2. 9 tolak 7 lagi 2. 4 tolak 4 habis sifar tak ada. Jadi jawapan dia RM22.20. Okey. Jadi semakkan. Soalan penyelesaian soalan ni kita perlu semak sebab kalau kita tak semak kita tak tahu jawapan salah atau betul. Cara yang semak kita songsangkan. Tadi tolak dan darab. Okey, sekarang 238 tu kita tadi tolak kan? Okey, kita tambah balik. Tambah balik hasil semua ni. Okey, RM22.20 tambah balik dengan 238, tambah balik 238 dapat tak 500. Okey, dapat 500. Jadi, jawapan kita betul. Baki wangnya ialah RM22.20. Okey, faham ya? Maksudnya soalan penyelesaian masalah kita kena buat dengan teratur. Jangan gopoh-gapah. Baca soalan, kita ambil maklumat penting dan kita fikir jalan kira yang nak buat. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Okey, Hani menabung wang saku sebanyak RM3.50 setiap minggu kerana berhasrat membeli seutas jam tangan berharga RM300. Ibu menambah RM2.50 setiap minggu sebagai galakan kepadanya. Adakah hasrat Hani akan tercapai pada minggu ke-40? Okey, soalan tu dia tanya, tercapai tak pada minggu ke-40? Okey, cuba lihat gambar kat sebelah tu. Garis maklumat penting. Jadi salah satu lagi tips penting dalam soalan penyelesaian masalah, kita kena gariskan maklumat penting supaya kita baca tu kita tak keliru. Kita akan nampak terus dengan apa dia yang ada dalam soalan. Yang penting-penting tu kita garis. Okey, contohnya RM3.50. Okey, penting. Setiap minggu. Okey, penting. Beli apa? Seutas jam tangan. Seutas jam tangan berharga berapa? RM300. Okey, penting. Ibu tambah duit.
RM2.50. Okey, penting. Dan setiap minggu. Okey. Soalan tanya berapa tercapai atau tidak. Okey, kita tengok jalan pengiraan. Okey. Boleh buat jadual kalau nak buat jadual. Kalau tak nak buat jadual pun kita susunlah. Minggu pertama kita bandingkan dua jumlah wang yang dia akan dapatlah. Satu daripada 3 simpanan RM3.50, satu lagi ibu beri. Maksudnya dia akan dapat berapa ringgit setiap hari. Setiap minggu, setiap minggu dia dapat berapa ringgit. Daripada simpanan dia RM3.50, ibu beri RM2.50, jadi dia dapat RM6 sebenarnya setiap minggu. Okey, RM6. Okey, kalau 40 minggu, mak dia tanya soalan tanya, cukup tak 40 minggu nak beli tu? Okey, 6 darab 40 dapat berapa? 240. Okey, ini teknik mendarab. Cuba tengok. Salah satu teknik mendarab, kalau ada sifar, kita turunkan sifar kan. Jadi kita tak payah buat bentuk lazim panjang, kita buat sifar turunkan. Jadi 6 kali 4, 24, 240. Okey, harga jam tangan 300. Wang tabungan 240. Cukup tak? Tak cukup. Okey, tak cukup kerana dia hanya dapat tabung sebanyak RM240 sahaja. Kurang lagi berapa? Kurang lagi RM60. Okey. Okey, boleh faham tak? Soalan dia kita dapat jawab dengan cara kita mengira dan tambah dan darab. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Soalan keempat. Wang tabung kebajikan sekolah berjumlah RM5,004. Pihak sekolah menerima sumbangan sebanyak RM5,500 lagi. Jumlah wang itu akan diagihkan sama banyak kepada 26 orang murid yang terpilih. Berapakah nilai wang yang diterima oleh setiap murid? Okey. Kita lihat apa isi penting. Apa isi penting dalam soalan, iaitu duit yang mula ada sudah ada RM5,004. Dah ada dah. Cuma dia terima lagi tambahan lah RM5,500. Terima, ingat terima kena apa? Terima kena tambah kan. Okey. Nak diagih. Okey, ingat agih tu buat sama ada kita tolak atau bahagi. Jadi bila kepada 26 orang sama banyak pula tu, maka kita kena operasi bahagi. Okey. Okey, dari segi langkah penyelesaian. Nampak? Kita boleh buat macam-macam cara untuk bagi kita lebih faham. Sama ada kita buat jadual macam tadi, ataupun yang ni kita buat kotak ataupun lakaran. Lakaran. Duit tabung dah ada dah RM5,004. Dapat lagi sumbangan RM5,500. Nak bahagi sama banyak dengan 26 orang. Berapa setiap orang dapat. Okey. Sikit ayat dia. Jadi kita buatlah kiraan bentuk lazim. Okey. Kiraan bentuk lazim. Pertama sekali, tambah duit yang ada dan yang dapat. Okey. Buat kurungan. Itu menunjukkan walaupun soalan tambah, yang tu penting, kena tambah dulu. Kemudian hasil jawapan tu baru bahagi 26. Jadi RM5,004 tambah RM5,500 dapat RM10,504. Dan kita bahagi dengan 26. Untuk lazim, tengok cara pengiraan bentuk lazim bahagi. 26 kali berapa dapat 105? Tak ada. Kali dengan 4 dapat 104. Okey, tolak. Dapat 1, 541, turunkan sifar, 10, 26 kali sifar, tak. 10 tolak sifar dapat 10, turunkan 4, 104. Maka dapatlah jawapan kita RM404. Okey. Itulah setiap murid akan terima, iaitu sebanyak RM404. Okey, boleh faham tak? Okey. Soalan penyelesaian masalah sebenarnya tidak susah. Yang penting kita kena ingat balik tip yang tadi, iaitu kita mestilah memahami kehendak soalan dan kita pastikan apa dia operasi yang nak dibuat. Kemudian bila kita kira elok bentuk lazim atau bentuk bersamaan. Kiraan dia, dan bila dapat jawapan boleh semak untuk menentukan jawapan. Itu saja. Teknik-teknik menjawab soalan penyelesaian masalah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.